Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث عن التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama berkumpul pada petang ini bagi meneruskan sesi bacaan kitab At-Taqriratus Sadidah fi Al-Masaili Al-Mufidah karya Al-Habib Hasan Ibnu Ahmad Al-Kaf hafizahullahu taala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Dan kitab ini saya khatamkan dengan pengarang kitab di Bumi Al-Azhar Al-Sharif. Alhamdulillah. Jadi pada sesi yang lepas kita telah membincangkan tentang 2 daripada 7 gambaran perempuan istihadah. Yang pertama ialah mubtada'ah mumayyizah. Yang kedua ialah mubtada'ah ghairu mumayyizah. Adapun mubtada'ah mumayyizah iaitu perempuan yang first time datang darah haid. Kemudian darah itu pula ada 2 color, 2 sifat lah. Tak, sama ada color berbeza, kuat, lemah, ataupun warna sama cuma bau dia. Dalam 10 hari pertama ataupun 5 hari pertama kuat, baunya busuk, bakinya agak kurang busuk, ataupun ketebalan darah. Tak. Maka ketika itu kalau orangnya jenis mubtada'ah mumayyizah, first time datang darah, dan darah itu pula terbeza, ada 2 sifat, maka kita sebut darah yang berwarna kuat itu ataupun yang bersifat dengan sifat kuat, sama ada sudut warna, bau ataupun ketebalan, itulah dipanggil sebagai haid. Baki itu dianggap sebagai istihadah. Yang kedua yang kita bincang sebelum ni ialah mubtada'atun ghairu mumayyizah, iaitu perempuan yang first time juga datang darah haid dalam kehidupan dia di dunia yang fana ini. Tak. Dalam masa yang sama ghairu mumayyizah. Ghairu mumayyizah maknanya darah itu sifat sama, 30 hari keluar semua sama warna, ataupun warna sama contoh. Tak. Jadi ketika itu kita sebut hari pertama saja haid, baki itu semua suci. Hari ini kita nak masuk gambaran nombor 3 sampai nombor 7 insya-Allah. Jadi kita baca muka surat 168. As-suratu thalithatu mu'tadatun mumayyizatun wa hiya allati sabaqa laha haidun wa tuhurun. Hukmuha yuhkamu laha bitamyiz walau khalafa 'adataha. Jadi saya sebut sini perempuan yang ketiga ialah perempuan yang mu'tadah mumayyizah. Mu'tadah maknanya dia pernah datang darah haid dah sebelum ni. Ini mungkin kali kedua, kali ketiga, kali ke-10, kali ke-15. Tak, itu kita sebut mu'tadah, perempuan yang pernah datang darah haid. Dalam masa yang sama mumayyizah, darah yang mari itu berbeza, dapat dibezakan sifat. Contoh mari darah berapa hari? 20 hari. Tak, ataupun kita baca contoh nantilah, Syekh sebut nanti. Jadi bila mana perempuan tu mu'tadah mumayyizah, kita sebut kita hukumkan dia dengan tamyiz. Maknanya darah yang didapati lebih kuat itu haid, darah yang kurang kuat itu istihadah, walaupun berbeza dengan adat sebelum. Maka kita baca contohlah, mudah nak fahamnya.
suratuha imra'atun taqulu innaha hadat min asy-syahr alladhi qabla al-akhir 5 ayyam min awwalih wa baqiyatuhu tuhurun wa ja'a damu asy-syahra al-akhira 25 yawman. Na'am, 10 ayyam damun aswad wa 15 yawman damun ahmar. فنحكم بأن حيضها العشرة الأولى لأن التمييز أقوى من العادة لظهوره ولأنه علامة في الدم والدم علامة في صاحبته. Jadi saya sebut sini contoh. Seorang perempuan berkata dia mari darah haid pada bulan sebelum akhir, mana bulan lepas. Tak contohlah bulan lepas. 5 hari. 5 hari tu pula mari daripada awal bulan 1, 2, 3, 4, 5 bulan lepas. Tak, wa baqiyatuhu tuhur, maknanya 5 hari haid, 25 hari tu suci. Ini sebelum ni. Wa ja'a dam asy-syahr al-akhir 25 yawman. Masuk bulan kedua, darahnya mari 25 hari. Soalannya 25 hari tu tak, berapa hari haid, berapa hari istihadah? Faham tak gambarannya? Perempuan ni bulan lepas mari 5 hari darah haid. Bulan ni mari 25 hari. Tak boleh sebut 25 hari tu haid, sebab paling maksima haid ialah 15 hari sahaja. Tak. Jadi dalam 25 tu berapa hari haid, berapa hari istihadah. Kita sebut disebabkan dia tu perempuan yang mu'tadah, yang sokmo ataupun pernah datang darah haid, dan mumayyizah, darah tu terbeza. Macam mana terbeza? Saya sebut sini 10 hari pertama hitam, 15 hari kedua merah. Maka kita hukumkan 10 hari pertama itu sebagai haid. Faham tak? Sebab apa? Sebab tamyiz lebih kuat daripada adat. Jadi adat sebelum ni 5 hari, bulan lepas 5 hari. Jadi mari bulan ni 25 hari. Tak? 25 hari tu pula 10 hari pekat warna hitam, 15 hari tu warna merah. Kita sebut 10 hari haid. Kita tak sebut 5 hari mengikut adat sebelum. Tak. Sebab apa? Sebab tamyiz lebih kuat daripada adat. Boleh? Naam. Naam. Kemudian gambaran keempat. Faham tak hak tadi? Pening kita berhenti. Jadi tadi perempuan tu seumur dah mari darah, lepas tu darahnya berbeza. Dia boleh bezakan. Datang 25 hari, tak, 10 hari pertama hitam, 15 hari kedua merah. Kita sebut 10 hari pertama haid, 15 hari kedua istihadah. Walaupun sebelum ni bulan lepas 5 hari haid, kita tak sebut dalam 25 hari bulan ni 5 hari haid, 20 hari tu istihadah. Tak, kita tak ikut adat. Malah kita ikut apa? At-tamyiz, li'anna at-tamyiza aqwa min al-'adah. Naam. Muka surat 169, iaitu as-suratul rabi'ah, gambaran nombor 4. Mu'tadatun ghairu mumayyizatin dzakiratun li'adatiha qadran wa waqta. Perempuan yang biasa mari darah haid, mana bukan first time lah, dalam masa yang sama, ghairu mumayyizah, darah itu tidak dapat dia bezakan. Mari itu merah belaka, ataupun hitam belaka, pekat belaka, likat belaka, bau busuk belaka, contoh. Tak. Jadi dia tidak boleh membezakan darah tu. Hari demi hari tak ada perbezaan. Dalam masa yang sama, zakiratul li'adatiha qadra wa waqta, dia ingat lagi adat sebelum berapa hari dia ingat. Mana bulan lepas dia ingat berapa hari. Dan bulan lepas mula bila? Bulan lepas awal bulan contoh. Dia ingat benda tu. Kita baca hukmuha turaddu ila 'adatiha qadra wa waqta. Ay fa nahkumu bi 'adatiha wal 'adatu tathbutu bi akhir marrah. Hukumnya ialah kita kembalikan dia tu kepada adat dia, pada sudut qadar dan waktu. Tak, jadi adat sebelum berapa hari. Contoh bulan ni keluar 25 hari. Ataupun kita baca contoh lah, mudahnya. Baca contoh dulu. Suratuha imra'atun taqulu innaha hadat min asy-syahr alladhi qabla al-akhir 5 aw 6 aw 7 ayyam. Thumma fi asy-syahr al-akhir ja'a ad-damu 17 yawman. Wa hiya la tumayyizu lawna ad-dami ay tarahu bi sifatin wahidah. Jadi perempuan ni dia sebut
aku ni mari darah haidnya, aku ni mari haid pada bulan lepas lah, 7 hari. Bulan ni tak, ni bahasa saya terjemah bahasa mudah. Bulan ni mari 17 hari. Tak, dalam masa yang sama dia tu tak boleh bezakan warna darah. Mana 17 hari tu warna sama. Warna sama. Tak. Fanahkumu bi anna haidaha 7 ayamin amalan bisyahr alladhi qablah. Maka kat sini kita hukum ikut adat. Faham tak? Sebelum ni kamu berapa hari haid bulan lepas? 7. Maka dalam 17 ni 7 hari haid, baki tu 10 hari tu semua istihadah. Sebab apa? Itulah adat kamu sebelum ini. Haitsu innal 'adata tathbutu bi akhir marratin wal 'ashratu al-ayyam al-baqiyatu istihadah. Boleh? Dan adat tu ikut bulan lepas lah. Jadi situasi perempuan ni macam mana ceritanya? Seorang datang darah haid, mana kali kedua, kali ketiga. Lepas tu ghairu mumayyizah, darah tu warna sama, 17 hari tu semua warna sama. Dalam masa yang sama dia ingat adat sebelum ni, bulan lepas 7 hari. Tak? Dah mula awal bulan. Boleh? Jadi bila bulan ni datang 17 hari, kita sebut ikut adat sebelum. Ikut adat sebelum. Dalam 17 hari tu, 7 hari pertama haid, 10 hari kedua istihadah. Sebab apa? 7 hari haid ikut adat sebelum. Disebabkan warna darah semua sama, sifat semua sama, kita ikut adat sebelum. Boleh? Itu gambaran nombor 4. Nah, terus as-suratul khamisah, gambaran nombor 5. Mu'tadatun ghairu mumayyizatin nasiyatu li'adatiha qadra wa waqta mutahayyirah. Ni perempuan pening ni, perempuan mabuk. Apa dia? Gambaran kelima, perempuan yang sama dah mari darah haidnya, cuma darahnya ghairu mumayyizah. Darahnya ghair mumayyizah, mana sifat samalah. Dan kat sini dia nasiyatun li'adatiha qadra wa waqta, dia lupa adat sebelum ni. Tak? Berapa hari mari darah haid sebelum ni? Allah alam, kawan tak ingat. Tak ingat berapa hari mari darah haid pada bulan lepas. Lepas tu mari tu pula bila awal bulan ke akhir bulan, Allah alam, tak ingat belaka. Tu faham tak? Semua dah mari darah haid, cumanya kali ni mari lebih daripada 15 hari. Dan darah tu satu sifat. Problem perempuan ni, dia tak ingat berapa hari dia haid sebelum ni. Dalam masa yang sama tak ingat qadar, waktu bila start darah. Tak? Maka baca dulu surah Tuhan, gambaran Syekh sebut sini. Imra'atun ya'ti haddamu 20 yawman bi sifatin wahidah wa nasiyat qadra haidhiha wa hal huwa awwalu syahr am wasatuhu am akhiruh. Jadi perempuan datang darah haid 20 hari dengan satu sifat, contoh warna merah belaka. Tak, dalam masa yang sama dia lupa. Haid sebelum ni 5 hari 10 hari tak ingat. Start bila tak ingat, awal bulan ke akhir bulan tak ingat langsung. Maka hukum perempuan ni lagu mana? 20 hari yang keluar darah tu kita nak hukum lagu mana? Bila perempuan tu berada dalam situasi lagu ni. Hukumuha laha hukmul haid fi hurmati tamattu'i bima baina surrati wa rukbah wa hurmati qira'atil Qur'an fi ghairi as-salah wa mashil mushafi wa hamlihi wal muksi fil masjid wal mururi fihi wa in khafat talwithah. ولها حكم طاهرة في الصلاة والصوم والطواف والطلاق والاعتكاف وتغتسل لكل فرض. Perempuan lagu ni kita sebut dia ambil dua-dua hukum dalam 20 hari ni. Dalam 20 hari dia kena ambil hukum seorang yang haid pada sudut haram berseronok dengan tok lelaki dia, dengan suami dia. Setubuh haram, berseronok antara pusat dan lutut haram. Haram juga baca Quran. Tak, selain daripada sembahyang lah. Sembahyang dia wajib sembahyang, maka dia boleh baca Fatihah sahaja. Selain daripada tu tak boleh baca. Tak, sama ada luar apa nama, sembahyang atau dalam sembahyang. Jadi dalam sembahyang boleh baca Fatihah semata. Selain daripada Fatihah tak boleh. Luar sembahyang tak boleh langsung baca Quran. Lepas tu
sentuh Quran tak boleh, bawa Quran tak boleh, duduk cokoh dalam masjid dengan ceramah tak boleh, lalu dalam masjid kalau dibimbangi mengotorkan masjid juga haram. Tu dalam 20 hari tu. Faham tak? Tapi dalam masa yang sama, dia juga diambil sebagai ada wala hukum at-tahirah. Hukum seorang yang suci juga kita apa? Kita tekap kat atas diri dia. Maknanya sudut sembahyang dia wajib sembahyang. Sudut puasa dia kena puasa. Tawaf boleh tawaf. Talak mana boleh ditalak. Mana suami dia kalau talak dia tidak dianggap sebagai talak bid'i lah. Dalam tempoh 20 hari tu. Iktikaf dia boleh iktikaf. Boleh. Okey, macam mana dia nak puasa? Bawah tu Syekh tulis cara kawan dia nak puasa supaya dapat 30 hari penuh ialah pertama dia kena puasa Ramadan secara penuh. Tak. Lepas habis puasa Ramadan itu, dia puasa pula sebulan penuh. Tolak bulan, hari-hari yang diharamkan puasa lah. Tak. Bila dia puasa Ramadan dan sebulan penuh selepas Ramadan, maka dia baru dapat 28 hari puasa yang sah. Secara yakin sah 28 hari. Okey, baki lagi 2 hari lah sebab puasa 30 hari. Tadi nak dapatkan 2 hari yang sah tu, dia kena puasa pula 6 hari. 6 hari itu pula dalam tempoh 18 hari. Mana 18 hari, 3 hari pertama, lepas tu 3 hari terakhir. Dalam 3 hari pertama dan 3 hari terakhir, 3 hari pertama dia dapat sehari yang sah, 3 hari terakhir dia dapat sehari yang sah. Maka 28 tambah dengan 2 jadilah 30 semula. Perempuan yang mutahajirah. Apa mutahajirah? Mutahajirah ni pernah mari darah haid. Lepas tu sekali tu mari 30 hari darah. Darah tu pula satu sifat. Bila kita tanya dia, Minah, sebelum ni bulan lepas berapa hari mari darah haid? Tu kawan tak ingat dia. Bila start darah haid tak ingat belaka. Tadi kita nak hukum dia sebagai perempuan yang ikut adat pun tak boleh. Nak hukum dengan tamyiz memang tak boleh dah sebab darah yang satu sifat. Nak hukum dengan adat tak boleh juga sebab dia tak ingat apa adat dia sebelum ni. Faham tak? Maka kita sebut dalam 20 hari ni kamu kena ambil langkah jaga-jaga, ihtiyat. Perkara-perkara yang diharamkan ke atas orang yang haid kamu tak boleh buat. Tak boleh apa nama tadi? Bersetubuh, tak boleh pegang Quran, sentuh Quran, semua tak boleh. Tapi dalam masa yang sama boleh jadi kamu ni suci. Darah tu semua tu darah istihadah. Boleh jadi juga 20 hari tu semua istihadah. Tak, maka kita sebut kamu juga kena ambil hukum sebagai seorang yang suci. Mana kena sembahyang, kena puasa, tawaf. Tak, kalau ditalak suami pun bukan talak bid'i. Kalau iktikaf, sah iktikaf tu. Cumanya puasa. Macam mana nak dikatakan sah puasa dia? Perempuan yang mutahayyirah ni lah. Tak. Kita sebut dia kena puasa 2 bulan Ramadan penuh, lepas tu bulan selepas tu secara penuh juga. Jadi dalam 60 hari tu dia dapat 28 hari yang sah. Baki lagi 2 hari, dia kena puasa 6 hari. 3 hari 6 hari tu pula duduk dalam 18 hari. Kita ada 18 hari, dia kena puasa 3 hari pertama, 3 hari terakhir. Dalam 3 hari pertama dia dapat sehari yang sah, 3 hari kedua dia dapat sehari yang sah. Maka 28 tambah dengan 2 jadilah 30. Dia ada sebab dia lah. Kalau terang sini jadi susah, jadi panjang. Sebab apa kita suruh dia puasa sampai ke peringkat itu? Boleh? Ni dalam mazhab Syafi'i lah kita cerita ni, semua dalam mazhab Syafi'i. Kalau berlaku sungguh mungkinlah kita boleh tengok pandangan-pandangan lain yang lebih mudah. Tapi bila saya mengajar mazhab ataupun mengajar kitab, saya kena terang dalam kitab ni lah. Kalau saya ditanya soalan, mungkinlah jawapan tu berbeza sikit berbanding apa yang ada dalam kitab. Kalau mungkin benda ni ataupun hukum fatwa ni susah melampau-lampau ke atas individu tertentu, maka kita cari pandangan yang mungkin sedikit lebih ringan wahakadha. Tapi tadris tu. Jadi tak kena orang salahkan ustaz ngajar berbeza dengan fatwa negeri, fatwa. Dah dia ngajar kitab, dia bagi tu ngajar kitab fiqh. Ya dah dalam kitab fiqh tu kecek lagu tu. Faham tak? Tu. Tapi fatwa lebih kita sebut banyak benda mereka raikan.
Mereka tengok pada sudut keadaan, situasi. Lepas tu orang yang tanya tu macam mana. Mungkin hukumnya tak dikeluarkan mengikut mazhab Syafi'i, ambil mazhab lain. Ataupun mazhab Syafi'i mungkin pandangan kedua, pandangan ketiga, wahakaza. Jadi betul belakang fatwa pun betul, ngajar surah masjid tu pun betul, tak ada bertembung apa kan. Nah. Okey, fataghtasilu likulli fardin, maka dia kena mandi setiap kali fardu. Nak sembahyang fardu zuhur kena mandi, nak sembahyang fardu asar kena mandi, nak sembahyang fardu isyak kena mandi. Itu mu'tadah mutahayyirah. Kemudian kita masuk as-suratus sadisah, mu'tadah ghairu mumayyizah, dzakiratu li'adatiha qadra la waqta. Perempuan yang mu'tadah, yang semua juga mari darah haid, makna penuh mari darah haid lah. Ghair mumayyizah juga, makna darah tu satu sifat. Cumanya perempuan ni ingat adat dia, adat sebelum ni dia ingat, bulan lepas dia ingat. Ingat apa? Qadar, berapa hari haid? 5 hari. Tak, tu qadarnya ingat, waktu dia tak ingat, waktu dia tidak ingat. Nah, lebih 3 kali ambil wuduk makruh. Makruh. Kalau yakin kita basuh tu kali keempat, hukumnya makruh, tak dibenci syarak. Tapi kalau syak 2, 3 ambil 2, tambah 1 lagi jadi 3. Boleh? Nah, barakallahu fiik. Nah. Surah wa an taqula haidhi 5 ayyam fi 'asharati al-ula min asy-syahri wa la a'lamu ibtida'aha wa a'lamu anna al-yawm al-awwala tuhur bi yaqin wa ja'ani ad-damu fi asy-syahri al-akhir kamilan. Ceritanya lagu mana sini? Zainab mari tanya kita, Ustaz, haid saya ni 5 hari. Dalam 10 hari pertama. Bila start, Allahu alam. Haid saya 5 hari. 5 hari ni duduk mana? Dalam 10 hari pertama. Kita tanya start bila? 1 hari bulan, 2 hari bulan, 3 bulan. Wallahu alam, saya pun tak ingat start. Dia jawab lagu tu. Cuma ni dalam masa yang sama dengan situasi kita ni lah. Tak. Hari pertama tu suci. Dia yakin hari pertama tu suci. Dan darah pada bulan yang terakhir datang secara sempurna, sebulan. Boleh? Faham tak situasi dia? Zainab tadi mari jumpa kita, dia kata, Ustaz, saya ni datang haid berapa hari? 30 hari, datang darah berapa hari? 30 hari. Kita pun tanya, bulan lepas kau negara mak? Bulan lepas Ustaz, 5 hari mari. 5 hari. 5 hari tu duduk mana? Start bila? 5 hari tu dia duduk dalam 10 hari pertama, Ustaz. 10 hari pertama tu 5 hari tu duduk dalam tu. Bila start? 1 hari bulan, 2 hari bulan, 3 hari bulan, saya pun tak ingat. Kalau saya ingat, saya tak mari tanya Ustaz. Kita tak ingat mari tanya ni. Tak. Dia marah kita pula. Okey, jadi nak jawab lagu mana perempuan lagu ni? Kita tak kerti, kita wallahu alam, kita beransur pergi. Kalau kita jawab. Faham tak? Ilmu agama dia jawab pada tahu. Hukumuha al-yawmus sadisu haidun biyaqin. Ceritanya, hukumnya ialah hari ke-6 daripada 10 hari pertama tu, hari ke-6 tu confirm haid. Sebab apa? Sebab dia sebut tadi, haid saya 5 hari dalam 10 hari pertama. 5 hari dalam 10 hari pertama. Jadi kita buat lagu ni. Boleh jadi, dia jadi boleh jadi gitulah. Boleh jadi haidnya start 1 hari bulan, 1, 2, 3, 4, 5. Tak. Dia sebut apa sini? Al-yawmul awwal tuhrum yaqin. Hari pertama dia kata suci secara yakin. Jadi ada 10 hari tengah. 10 hari yang pertama, 10 hari yang pertama nak bulan 10 hari tak awal tu lah. 10 hari tak awal. Hari pertama dia kata dia suci. Beres, hari pertama suci. Beres. Lepas tu sebulan 30 hari. Hari pertama dia kata suci. Lepas tu 20 hari terakhir yakin suci juga. Faham tak? Sebab apa? Sebab dia kata haid dia 5 hari sahaja dalam 10 hari pertama. Jadi bila haidnya 5 hari sahaja dalam 10 hari pertama, confirm 20 hari berikutnya dia suci.
Jadi kita dapat hari pertama confirm suci sebab dia kata hari pertama confirm suci. Tak, lepas tu dia kata haid dia 5 hari dalam tempoh 10 hari pertama. Maka kita sebut 20 hari kedua confirm suci. Lepas tu saya sebut sini hari ke-6 tu confirm haid. Sebab apa hari ke-6 confirm haid? Sebab haid dia kalau bermula hari kedua 2, 3, 4, 5, 6 kena hari ke-6. Kalau bermula hari ketiga 3, 4, 5, 6, 7 kena juga hari ke-6. Kalau bermula hari ke-4 4, 5, 6, 7, 8 kena juga hari ke-6. Kalau bermula hari ke-5 5, 6, 7, 8, 9 kena juga hari ke-6. Kalau bermula hari ke-6 6, 7, 8, 9, 10 kena juga hari ke-6. Jadi ikut mana pun, mana kita letaklah start haid tu hari kedua ke hari ketiga ke hari ke-4 ke hari ke-5 ke hari ke-6 ke, confirm 6 tu mesti kena. Maka 6 tu kita sebut haid. Gitu cerita dia. Boleh secara tu. Tak lagi minum air dulu lah, lagi minum air dulu. Teguk air dulu sejauh. Wal yawmu tsani ila al-khamis muhtamilun lil haid wa dhuhr. Adapun hari kedua sampai hari kelima, maka tu kemungkinan haid dan suci. Begitu juga hari ke-7 sampai ke hari ke-10, itu kemungkinan haid dan kemungkinan suci. Saya sebut apa? Hari ke-2 dalam 10 hari pertama ni. Hari pertama tadi confirm suci tak? Confirm suci, dia sebut dia suci. Hari kedua sampai hari kelima, tu boleh jadi haid, boleh jadi suci. Sebab apa boleh jadi haid? Sebab boleh jadi haid dia bermulai kedua. Bila haid dia bermulai kedua, hari kedua tu haid lah. Tapi boleh jadi juga haid dia bermula hari ketiga. Tak? Sebab kalau mula 3 pun 3, 4, 5, 6, 7 masih dalam 10 hari pertama lagi. Faham tak? Jadi kalau haidnya bermula hari ketiga, kalau haidnya bermula hari kedua tu haid. Kalau haidnya bermula hari ketiga, maka hari kedua tu suci. Maka hari kedua tu kemungkinan haid, kemungkinan suci. Begitu juga hari ketiga. Kalau haid dia bermula hari ketiga 3, 4, 5, 6, 7, maka hari ketiga haid. Tapi boleh jadi juga haid dia bermula hari keempat, maka hari ketiga itu suci. Jadi hari ketiga pun samalah kita sebut kemungkinan haid, kemungkinan suci. Begitulah hari kelima. Dan hari ke-7 sampai hari ke-10 pun sama. Hari ke-7 sampai hari ke-10 pun boleh jadi haid, boleh jadi suci. Sebab apa lagu tu? Sebab kalau kita katakan haid yang bermula hari kedua, maka 2, 3, 4, 5, 6 5 hari kan? 2, 3, 4, 5, 6 habis hari ke-6, hari ke-7 suci dah. Tapi kalau kita sebut haid yang bermula hari ketiga 3, 4, 5, 6, 7, hari ke-7 haid, hari ke-8 baru suci. Wah kata boleh? Bukan nak marah ni, takut kita marah. Tak marah. Bahasa je bunyi kasar tak? Kita orang lembut kita, InsyaAllah. Tu. Maka hari ke mana tadi? 2 sampai ke 5, begitu juga 7 sampai ke 10 kita sebut dia ambil hukum orang yang ihtimal muhtahayyirah tadi tu. Maknanya hari ke 2 sampai ke 5, 2 sampai ke 5 dia ambil hukum haid pada sudut apa tadi? Haram bersetubuh, haram berseronok antara pusat dan lutut, haram baca Quran, haram sentuh Quran, haram bawa Quran, haram masuk masjid, haram lalu dalam masjid kalau takut mengotorkan masjid. Tapi dalam masa yang sama dia ambil hukum suci. Pada sudut wajib puasa, wajib sembahyang, wajib tawaf kalau pergi haji lah. Talak pun tidak ada masalah, masih talak sunni, i'tikaf pun sah. Boleh. Begitu juga pada hari ke-7 dan hari ke-10 sehingga hari ke-10 dia ambil hukum suci dan hukum haid dalam masa yang sama. Boleh. Jadi kesimpulan dia dalam kisah perempuan ni lah, hari ke-6 hari pertama yakin suci, ambil hukum suci lah. Hari ke-6 yakin haid, ambil hukum haid. 20 hari kedua, 20 hari akhir bulan tu confirm suci, maka ambil hukum suci. Hari kedua sampai hari ke-5 itu ambil hukum haid dan hukum suci pada sudut tertentu. Hari ke-7 sampai hari ke-10 pun sama, ambil hukum haid dan hukum suci pada sudut tertentu. Boleh? Nah. Ya Allah. Gambaran ke-7. Gambaran ke-7 yang terakhir lah ni, kalau ikutnya.
As-suratu sabi'atu mu'tadatun ghairu mumayyizah zakiratun li'adatiha waqtan la qadra. Gambaran ketujuh ialah perempuan yang biasa mari darah haid dah, juga ghairu mumayyizah, mana darah tu satu sifat. Dan dia ingat adat dia. Cuma ingat sini sudut waktu dia. Start bila dia ingat. Berapa hari tak ingat, tak tahu. Jarang berlaku benda dia ni. Yang mutahayyirah ni jarang sangatlah berlaku ni. Maksud berlaku mubtadaah. Yang sama berlaku ialah mu'tadah mumayyizah ataupun mu'tadah ghair mumayyizah. Yang tu sama berlaku. Yang lain ni jarang-jarang berlaku. Tapi kalau berlaku kita tahulah hukumnya. Contohnya perempuan tersebut apa? Suratuha ka an taqula haidhi awwalu syahr wa la a'lamu qadrah wa aja'ani damu fi syahril akhir kamila. Mana haid aku di awal bulan. Start awal bulan. Satu hari bulan start. Berapa hari tak tahu. Kemudian masuk bulan seterusnya mari 30 hari. Jadi perempuan tu mari jumpa kita, Ustaz, saya mari darah 30 hari ni. Macam mana saya nak buat? Berapa hari haid, berapa hari istihadah? Kita tanya dia, bulan lepas lagu mana kamu punya haid? Maka dia kata, bulan lepas saya hari pertama haid. Cuma tak tahu berapa hari, Ustaz, 2 hari ke 3 hari ke 4 hari ke sehari ke, wallahu alam, saya pun tak ingat. Jadi jawapannya gini, hukmuha awwalu yaumin haidun biyaqin. Sebab dia sebut hari pertama tu haid dah, awal bulan dia haid, maka kita sebut hari pertama tu confirm haid lah. Dia yang iktiraf benda tu. Wa nisfu tsani min asy-syahri tuhrum biyaqin. Lepas tu separuh masa kedua daripada bulan, nah tu yakin suci. Sebab dia sebut awal bulan haid, berapa hari tak ingat. Bila awal bulan, hari pertama, kalau kita ambil maksimum haid pun dah keberhenti sampai hari ke-15. Pertama, kedua, ketiga sampai hari ke-15. Jadi oleh sebab yang demikian, hari 16 sampai hari ke-30 confirm suci. Sekarang ni perempuan tu mari 30 hari darah. Kita sebut darah yang keluar hari 16, hari ke-30 tu semua tu dari istihadah. Suci belah kedua. Mana kalau kamu tinggal sembahyang kena qada. Tinggal puasa kena qada. Tak, cuma puasa ni tinggal sebab haid pun kena qada. Okey, wa ma baina dzalika athani ila 15 muhtamilun lil haid wa tuhur falikullin hukmuh. Dan daripada 2 hari bulan sampai 15 hari bulan kita sebut hukum macam tadi. Ihtimal haid, ihtimal suci. Sebab apa? Sebab perempuan ni datang mengaku, dia kata saya haid start awal bulan, berapa hari tak ingat. Maka kita sebut boleh jadi haid dia sehari tu je, hari pertama tu je. Maka kedua sampai ke-15 suci. Tapi tak yakin benda tu. Boleh jadi juga hari kedua tu masih haid. Boleh jadi hari ketiga masih haid, hari keempat masih haid sampai hari ke-15. Jadi hari kedua sampai 15 ni boleh jadi haid, boleh jadi dok. Boleh jadi dok kalau sucinya, kalau haidnya sehari semalam saja hari pertama. Boleh jadi haid kalau haidnya berterusan sampai 15 hari, 15 malam. Adik, makanlah. Mainlah ketuk kenapa? Nah. Tu, makan elok. Jangan cabai. Boleh? Jadi daripada hari kedua sampai ke-15 dia ambil hukum Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad mutahayyirah tadi. Maknanya perempuan ni bila dia sebut hari pertama bulan awal bulan dia haid, maka hari pertama tu yakin haid, ambil hukum haid. 15 hari kedua hukum istihadah, maka ambil hukum istihadah, suci. 2 sampai 15 dia ambil hukum haid pada sudut haram, jima' haram, berseronok antara pusat dengan lutut haram, baca Quran haram, apa semua tu. Dan ambil hukum suci pada sudut wajib sembahyang, wajib puasa, wajib tawaf, ditalak pun talak sunni kita sebut. Lepas tu apa nama tadi selagi i'tikaf pun sah. Nah. Boleh? Selesai kat situ. Kemudian saya sebut habis. Wa amman nufasa'u idza istuhidat fa hukmuha hukmul haidi idza istuhidat. Adapun perempuan yang nifas, bila datang istihadah pada nifas dia, maka hukum dia sama macam hukum perempuan haid yang datang istihadah. Faham tak? Kita ada perempuan tu haid, kemudian datang istihadah. Maknanya datang darah 20 hari, 40 hari, 50 hari.
Maka dalam tu ada istihadah, ada darah haid. Berapa hari kita telah bincangkan, ada 7 gambaran. Begitu juga perempuan yang nifas. Jadi maksimum nifas 60 hari 60 malam, bermula daripada keluar baby. Tak, 60 hari 60 malam. Jadi kawan ni mari beritahu, ustaz, saya keluar darah sampai 80 hari ustaz, lepas beranak tu. Jadi macam mana ustaz saya ni ustaz 80 hari? Yang saya tahunya maksimum nifas 60 hari. Tak, sebahagian daripada kita jawab, kalau 60 hari pertama nifas, 20 hari kedua istihadah. Itu kurang tepat. Ataupun datang darah 100 hari. Tak, sebahagian jawab 60 hari pertama nifas, sebab maksimum nifas 60 hari. Baki 40 hari istihadah. Itu kurang tepat. Malah yang lebih tepat apa? Yang tepat betulnya, jadi mustahadahnya ada 5. Dalam nota kaki tu kita baca. Sampai azan itu berhentilah. Pertamanya, faham tak? Sebelum tu kita ulang balik. Mustahadah dalam nifas ni maksudnya apa? Perempuan tu datang darah lebih daripada kadar 60 hari 60 malam lepas beranak. 70 hari, 61 hari, 60 hari 15 saat. Tu mustahadah belaka tu. Sebab lebih 60 hari. Maka dalam tempoh 70 hari 80 hari tu, berapa hari haid, berapa hari nifas, berapa hari istihadah. Sebab nifas, hukum nifas, haram sembahyang, haram belaka tu. Jadi mustahadah orang yang suci, wajib sembahyang, wajib puasa disetubuhi walaupun darah mengalir pun boleh. Faham tak? Jadi kita kena tahulah berapa hari haid, berapa hari ni nifas. Syekh sebut sini ada 5 gambaran. Nah, kitab ni tak ada terjemahan lagi dalam bahasa Melayu. Cuma bab haid ni Ustaz Abu Samah ada dah terjemah, bab haid saja. Bab puasa Allah alam dia terjemah ke tak. Cuma doakan saya dapat terjemah satu kitab ni. Satu kitab ni. Saya sekarang ni dalam proses terjemah bab zakat. Kita buat 5 jilid lah insya-Allah. Bab bersuci 1 jilid, bab solat jilid kedua, puasa, zakat, haji. Tak, insya-Allah taala doakanlah. Ada dah terjemahan cuma Indonesia. Kita nak hak dalam bahasa Melayu pula. Tadi ada 5 bahagian perempuan yang mustahadah fi nifas. Fa aqsamul mustahadati fi nifasi 5. Yang pertama ialah mubtada'atun mumayyizah. Mubtada'atun mumayyizah, maknanya first time mari darah nifas, mana first time beranak lah. Dan darah tu pula keluar 80 hari. 80 hari. Darah tu dalam masa yang sama ada tamyiz, mana terbeza. Maka kita sebut kita kembalikan kepada tamyiz. Itu pun dengan syarat darah yang kuat tu tak boleh lebih daripada 60 hari. Darah yang kuat tak boleh lebih daripada 60 hari. Jadi contoh gini lah, keluar 80 hari, first time hari ni darah nifas, 80 hari keluar. Sifatnya apa? Warna merah belaka. Ya, bukan warna merah belaka. 20 hari hitam, 60 hari merah. 20 hari pertama hitam, 60 hari seterusnya merah. Maka kita sebut 20 hari pertama tu yang pekat warna hitam tu istihadah. Haid. Silap lagi. Nifas. 20 hari pertama tu ni nifas, hak pekat tu. Baki 60 hari istihadah. Tu satu. Yang kedua, mubtada'ah ghairu mumayyizah. First time juga mari darah nifas. Mari-mari tu 80 hari dah. Dalam masa yang sama darahnya satu sifat. Tadi 2 sifat ni satu sifat. Warna merah sahaja 80 hari tu. Tak, maka kita sebut, kita kembali turaddu ila aqallin nifas wa huwa majjah. Kita kembalikan dia kepada sekurang-kurang nifas sesaat. Maknanya dalam 80 hari tu kita sebut nifas kamu sesaat. Mana lepas beranak tu keluar darah, sesaat tu sahaja nifas. Baki je sampai hari ke-80 tu semua sekali darah istihadah, wajib semayang, wajib tu, wajib ni. Sebab apa kita sebut lagu tu? Sebab darahnya satu sifat. Nak kembali kepada tamyiz, hak kuat tu nifas, hak yang tak kuat tu istihadah, tak boleh. Sebab satu sifat. Nak kembali kepada adat sebelum tak boleh, sebab tak ada adat lagi ni first time beranak.
Jadi kita sebut yang yakin lah. Maknanya akad nifas kamu tu ialah semata-mata majah satu saat. Satu detik lepas beranak tu keluar darah, lepas tu darah berterusan, lepas tu semua tu sekali ialah istihadah. Boleh? Nah. Ya Allah. Yang ketiga, debat haid tu gitulah. Saya ngaji dulu pun mabuk juga bab haid ni. Kita tak keluar haid, lepas tu kena ngaji pula dah. Duk 3 kali belajar, ulang kaji baru faham. Mu'tadah lah, mumayyizah, apa ke benda lah. Tok Syekh syarah depan. Faham tak? Tapi sabar ulang kaji, lama-lama taklah bagilah insya-Allah kefahaman sikit demi sedikit. Dia pun asas ni. Yang rumit-rumit tu kalau orang tanya kena buka kitab balik lah. Dia ada banyak situasi, tapi 7 ni lah yang popular sekali. Okey, yang ketiga pula mu'tadah mumayyizah. Mu'tadah ni anak kedua, anak ketiga dah lah. Maknanya bukan first time mari darah nifas. Tak. Kali kedua dah. Dalam masa yang sama mumayyizah. Maka jawapannya wa hukmuha turaddu ila tamyiz lal 'adah. Mari 80 hari. 80 hari. Sebelum ni mari dah. Sebelum ni nifas berapa hari? 30 hari je sebelum ni. Anak pertama. Kali ni, kali kedua ni mari 80 hari. Dan 80 hari tu pula darah dia berbeza. Mana 20 hari pertama kuat, 60 hari kedua tak kuat. 20 hari pertama kuat, 60 hari kedua tak kuat. Maka kita sebut 20 hari pertama itu ialah nifas, baki 60 hari ialah istihadah. Kita tak kembalikan kepada adat sebelum 30 hari tu, tak. Ikut adat sebelum, tidak. Sebab apa? Darahnya sendiri ada perbezaan. Maka kita kembali kepada perbezaan darah. Yang kuat ialah nifas, yang lemah ialah istihadah. Nah. Yang keempat, mu'tadah ghairu mumayyizah dzakiratun lil waqti wal qadri. Maknanya kali kedua ketiga juga mari nifasnya, anak ketiga dah kali ni, contoh dah anak ketiga. Tapi darahnya satu sifat. Maknanya dalam 80 hari tu merah belaka. Anak ketiga dah ni. Berapa hari keluar darah? 80. Kita tanya sifat darah mana? Sama-sama, hari pertama sampai hari akhir semua sifat sama. Tak ada beza apa. Maka hukumnya kita kembali kepada adat. Tak, kita tanya dia, awak anak kedua baru ni berapa hari? Anak kedua 40 hari. Maka kat sini kita sebut dalam 80 hari kamu tu yang sifatnya sama tu, 40 hari nifas, 40 hari kedua ialah istihadah. Nifas ambil hukum nifas, istihadah ambil hukum istihadah. Adik kita tidur, adik. Mari main kolam. Kita tidur dulu. Oi. Kita tidur. Nak tidur. Ya Allah ya Tuhan. Yang kelima, nak perhabis bab darah ni, nak masuk bab semayang pula. Saya tak nak masuk perkara-perkara yang diharamkan disebabkan hadas. Yang kelima, yang terakhir dah ni. Mana jenis yang terakhir bagi perempuan yang istihadah dalam nifas. Mu'tadah ghairu mumayyizah nasiyatun lil waqti wal qadri. Perempuan yang mu'tadah, mana kali kedua kali ketiga dah mari darah nifas, darahnya sama sifat, ghairu mumayyizah. 80 hari itu semua warna sama. Boleh. Tapi lupa adat sebelum. Kita tanya dia sebelum ni, bulan anak pertama dulu berapa hari mari darah? Tak ingat. Okey. Start bila? Tak ingat juga. Contoh tak? Maka ketika itu kita sebut hukum dia nifasnya ialah sedetik juga. Sedetik juga. Mana perempuan yang ghairu mumayyizah, yang sok mari dah darah nifas, cuma darah tu satu sifat. Cuma dalam masa yang sama dia lupa waktu dan qadar. Mutahayyirah lah. Pening lalat. Kita sebut dalam 80 hari tu sesaat sahaja kamu punya nifas. Mana lepas keluar baby keluar darah tu. Tu je. Baki tu sampai hari ke-80 semua tu istihadah. Dan disebut dalam kitab ni, bila sesaat sahaja nifasnya, lepas-lepas tu kena sembahyang lah sampai hari ke-60, sampai hari ke-80. Cumanya nak sampai ke hari ke-60 tu, tak setiap hari tu
setiap kali nak sembahyang dia kena mandi wajib sampai habis 60 hari. Daripada hari 61 sampai ke 80, setiap kali dia nak sembahyang maka dia kena berwuduk. Wajib dia berwuduk. Boleh. Allah. Yang terakhir lah hukum bagi perempuan yang mustahadah, dari dua. Pertama hukum yang umum, al-ahkamu al-ammatu lil mustahadah takhtalifu al-mustahadatu 'anil haid wan nufasa, fal mustahadatu yajibu 'alayha an tusalli wa salatuha sahihatun wa la qada' 'alayha, wa idha halla ramadan yajibu 'alayha as-shawm wa yajuzu li zawjiha an ya'tiyaha walau ma'a sayaladid dam. Hukum perempuan mustahadah ialah berbeza dengan perempuan yang haid dan nifas. Berbeza. Mustahadah ni suci, maka bila suci perempuan mustahadah wajib sembahyang, dan sembahyang dia sah dan tak perlu qada. Kemudian kalau datang Ramadan dia kena puasa, dan suami dia boleh menyetubuhi dia walaupun darah sedang keluar. Kalau yakin darah tu istihadah, kita hukum istihadah, suami bersama dengan perempuan tu walaupun darah sedang mengalir boleh. Menggeli pun tak geli tu bukan cerita, bukan apa nama, tak ada kaitan dengan syarak lah. Tak ada kaitan dengan ustaz. Tak, mu mari tanya ustaz, mu tanya hukum. Geli tak geli tu mu cerita lain. Tu mu punya pasal. Boleh, syarak sebut boleh, walaupun darah mengalir. Faham tak? Kadang orang mari ustaz geli tu ikut mu lah, geli. Mu. Bini mu. Mana aku tahu. Cerita aku ni sebagai orang belajar agamanya sebut hukum. Dah, tu. Boleh tak? Orang tanya ke zina haram. Lepas tu ustaz kenapa dia berzina dua tu? Mana aku tahu. Boleh. Al-khutuwat allati tattakhidhuha al-mustahadatu idza aradatis salah. Allah. Step-step yang perempuan mustahadah kena buatlah bila nak sembahyang. Yang pertama, yajibu 'alaiha an tatatahhara minan najasati ad-dami wa ghairihi. Yang pertama wajib dia bersucilah, bersihkan najis yang daripada kemaluan dia, basuh molek, dan najis-najis lain lah, kat tangan ke kat peha ke kena bersihkan semua sekali. Tu first. Yang kedua, yajibu 'alaiha al-hashu fi mawdi'i khuruj ad-dam bi qutnin aw ghairihi. Wajib dia masukkan sedikit kapas ke dalam kemaluan dia. Tak, kapas ke percikain ikut gilah. Illa idza kanat tata'adza. Sebab apa masukkan kapas? Supaya kita nak tahan darah daripada keluar terlalu banyak. Sebab mustahadah ni darah dia sentiasa keluar sikit-sikit. Jadi kita tak nak keluar terlalu banyak, kita letak kapas dalam. Tak wajib, tak letak wajib. Melainkan kalau dia sakit. Kalau masuk tu menyebabkan dia tersakiti, tak payahlah. Ataupun dia sedang puasa, tak payah masukkan. Sebab apa? Illa idza kanat tata'adza aw kana sha'imatan li anna dhalika yufattiruha wa yajibu 'alayha ta'sibu illam yakfi al-hashu. Kalau puasa tak payah juga, sebab kalau dia masukkan sesuatu dalam rongga dia, batal semayang tu, batal puasa tu. Boleh. Dalam masa yang sama, kalau tidak memadai al-hashu, maknanya darah banyak keluar, masuk dah kemaluan tu, kita dah masuk kapas dah. Tak, maka kena tambah taksib. Taksib ni pad dah lah, pad. Pad. Ataupun pampers gitu. Tak. Jadi dalam tu letak dah, luar pun letak lagi cover. Tu kalau tidak memadai dengan hasyu. Kapas tadi tak cukup, mendarah banyak keluar, kena letak pad pula luar. Yang ketiga, yajibu 'alaiha al-mubadaratu ba'da dhalika bil wudu'. Okey, lepas selesai tu dia terus kena berwuduk. Jadi kita tandas, basuh kemaluan, basuh tempat-tempat kotor yang lain, kat peha ke mana. Lepas tu dia masukkan kapas. Kalau tak cukup dia taksib sekali pakai pad, dan kalau ada spender apa nama? Boleh nama pampers, pakai pampers tu. Lepas tu dia buat apa? Terus kena berwuduk. Wa syartu an yakuna ba'da dukhulil waqti wal muwalatu fi. Yani wajiblah wuduk bagi orang yang ada mustahadah ni, ataupun ada sahibud darurah lah, secara umum, silasul mani, silasul madhi dan sebagainya, dia kena berwuduk selepas masuk waktu. Dan dalam wuduk tu kena mualah. Lepas muka terus kena basuh tangan. Lepas tangan terus kena basuh kepala. Lepas basuh kepala terus basuh kaki. Tak boleh tangguh. Kita hak sihat boleh tangguh. Lepas basuh muka 2 tahun baru basuh tangan, boleh. Selagi mana tak batal wuduk dalam 2 tahun tu, boleh basuh tangan. Tunggu setahun nak basuh kepala. Tak, lepas tu basuh kaki. Yang sah wuduk.
Yang penting antara basuh dengan basuh tu, anggota tidak berlaku perkara yang membatalkan wuduk. Tapi perempuan yang mustahadah, lelaki yang sentiasa keluar air kencing dan keluar kentut sebagai contoh, kita sebut kena berturut-turut dan mesti wuduk selepas masuk waktu. Yang terakhir, yajibu 'alaiha al-mubadaratu ila as-salah fala yajuzu ta'khiruha illa idza kana at-ta'khiru li maslahati as-salah ka ijabati mu'adhdhin wa nafilatin qabliyatin wa intidhari jama'atin. Wajib ke atas dia bersegera untuk solat. Makna lepas saja wuduk terus sembahyang. Tak boleh lambat-lambat. Minum air dulu ke ngopi dulu tak boleh. Tengok cerita ludan 2-3 episod tak boleh. Melainkan kalau lambat tu kerana maslahat sembahyang. Contoh dia jawab azan, sebab tu tak sembahyang lagi. Tak, ataupun sembahyang dulu 2 rakaat qabliyah, 4 rakaat qabliyah. Ataupun tunggu jemaah, tak mari-mari tu imam. Lama tunggu kat setengah jam. Yang tu kalau darah keluar sampai ke peha dah sekalipun, tak, dia tak perlu pergi bilik air semula basuh dak. Tunggu terus tu imam mari terus sembahyang aja. Faham tak? Tapi kalau lambat tu bukan kerana maslahat sembahyang, maka kita sebut terbatal proses yang kamu buat tadi. Dia makan dulu, minum dulu, ataupun buat tengok movie, tengok Facebook, kita sebut kena ditandas semula. Basuh semula kemaluan, basuh tempat-tempat lain yang bernajis, masukkan kapas, masukkan taksib kalau perlu, pakai taksib kalau perlu. Lepas tu terus kena berwuduk, dalam wuduk kena mualah, dan juga selepas masuk waktu, dan terus kena sembah yang wahakadha. Na'am, Allahu a'lam. Cukuplah sekadar tu. InsyaAllah pada sesi akan datang kita akan baca alladhi yahrumu bil hadas. Boleh? Barakallahu fikum. Selepas ni kita akan baca alladhi yahrumu bil hadas, perkara-perkara yang diharamkan bila mana seseorang tu berhadas. Sama ada hadas kecil, ada besar, junub dan sebagainya, insya-Allah taala. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.